Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Okey, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وزدني فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Okey, amin. Alhamdulillah. Okey, sebelum kita masuk Sister Limfa, kita ulang balik. Saya rasa tahu Sister Limfa ni dulu, sorry. Mesti awak tak ingat. Tapi saya tanya je lah. Korang ingat tak masa ni kita belajar tajuk sistem pengangkutan yang jantung Sister Limfa tu, itu kita belajar dekat sekolah ke atau kita belajar online Sekolah. Sekolah. Okey. Terima kasih. Ada lagi yang ingat. Terharu. Okey. Now, right. Okay, so saya nak cerita pasal sistem pengangkutan. Okay, sistem pengangkutan manusia sebelum masuk intro bagi korang warming up dulu. Sistem pengangkutan kita ada dua jenis. Satu adalah sistem peredaran darah dan satu lagi adalah sistem limfa. So macam kita nak balik kampung, kita ada dua jalan. Paling utama sekali main road tu, bayangkan tu highway. Maksudnya nak balik kampung tu sama ada guna highway ataupun lalu jalan kampung, jalan kecil, sistem limfa. So awak ingat dalam manusia ada dua jenis sistem pengangkutan. Satu adalah sistem peredaran darah, satu lagi adalah sistem limfa. Ada satu term dekat dalam buku teks atau DSKP awak, dia kata sistem limfa ni adalah sebagai pelengkap kepada sistem peredaran darah. Okay, so dia suruh bagi justifikasi kenapa kita cakap macam tu. Sebelum tu awak ingat kalau sistem peredaran darah dia terdiri daripada 3 komponen paling utama. Dia terdiri daripada darah, dia terdiri daripada salur darah dan juga daripada jantung. Ni tak ada masalah. Ni korang dah belajar masa tingkatan 3 pun dah belajar ni. Okay, yang saya nak tekan hari ni adalah dia punya ada satu term yang kita kata sistem peredaran darah ni adalah sebagai pelengkap kepada sistem limfa adalah pelengkap kepada sistem peredaran darah. So kenapa? Sebelum tu kita kena terang dalam badan kita ada 3 jenis bendalih. Okey, kalaulah dia dalam darah, bismillahirrahmanirrahim. Come on. Masa ni lah saya tak cas ke? Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita ada 3 jenis bendalih tau. Bendalih tu dia lebih kurang sama tapi ada beza sikit. Kalau dalam salur darah, namanya adalah darah. Okey. Kalaulah bendalih tu membasahi sel, itu kita panggil dia sebagai bendalih tisu. Senang kata, dalam badan kita ada banyak sel. Okey. Yang ini ni semua adalah sel. Sel. Tapi sel kita ni macam basah tau. So dia ada bendalih di sekelilingi sel. So bendalih yang dekat sekelilingi sel kita panggil dia adalah sebagai bendalih tisu. So ingat, kalau bendalih dalam salur darah namanya adalah darah. Kemudian kalaulah bendalih tu ada dekat membasahi tisu, so nama dia adalah bendalih tisu. So macam mana bendalih tisu ni wujud? Bendalih tisu ni dia wujud ni sebenarnya dia adalah memang dia dah ada. Dan satu lagi kita nak tengok kan. Mula-mula jalan cerita dia adalah yang ini. Saya suka buku teks awak tau. Sebab buku teks awak ni dia colourful. So colourful tu something dia capture your eyes tau. So pertama, awak ingat darah daripada jantung. Bayangkan darah daripada jantung, dia pump, okay, dia sampai pergi ke arteri. So ini adalah okay. Ini adalah namanya adalah arteri. Kalau arteri yang kecil kita panggil dia sebagai atrium. Yang ini kecil-kecil kita panggil dia kapilari darah. So daripada sini yang awak nampak adalah perbezaan diameter. Kalau daripada besar jadi kecil-kecil, so dia akan mewujudkan satu tekanan yang tinggi. So tekanan yang tinggi disebabkan perbezaan diameter antara kapilari darah dengan arteri ni, dia akan menyebabkan
ada plasma darah ni dia terturas keluar atau meresap keluar melalui kapilari darah. So senang kata, asalnya ini adalah darah. Nombor satu ni asalnya adalah darah. Bila ada sebahagian komponen daripada plasma darah meresap keluar, sekarang kita kenali dia sebagai bendali tisu. Now, so apakah kepentingan bendali tisu? Kepentingan bendali tisu dia adalah untuk membasahi sel. Kenapa sel tu kena basah? Sebab kalau tak ada sel, dia tak bolehnya berlakunya pertukaran nutrien. So awak ingat, awak bayangkan tau, laju sangat saya cakap ni So bayangkan nombor satu ni darah. Dalam darah beroksigen, ada banyak nutrien, ada banyak oksigen. So bila yang mula-mula terturas ni daripada atriol, okay, bendali tu ada banyak oksigen dan banyak nutrien. Okey, itu kalaulah daripada darah. Kemudian sel kita ni kan dia akan melakukan respirasi. So sel tu dia akan menghasilkan karbon dioksida dan juga bahan toksik yang lain. So bendali tisu ni dia ada dua komponen, dia ada banyak komponen. Dia ada oksigen, dia ada nutrien dan juga dia ada karbon dioksida dan juga asid amino atau bahan toksik yang lain. Okey, now bendali tisu ni sebelum tu saya nak ingatkan bendali tisu ni bukan berwarna merah. Kenapa? Sebab dalam bendali tisu ni dia tak ada molekul yang besar. Apakah molekul yang besar? Molekul yang besar contohnya macam eritrosit, platelet dan juga protein plasma. Saiznya terlampau besar. Sebab tu bendali tisu kadang color dia macam colorless atau warna kuning sikit. Now, again, tadi saya kata dalam bendali tisu dia ada asid amino dan juga bahan kumuh yang lain. Okey, bahan kumuh yang lain. Okey, now tadi awak bayangkan ada plasma darah daripada soalan nombor 3 ni. Plasma darah ni terturas keluar. Bila terturas keluar, sekarang kita kenali sebagai apa? Saya ulang tahu slow-slow. Kalau salur darah, dalam salur darah, apakah nama bendali dalam salur darah? Apakah nama bendali dalam salur darah? Darah. Darah. Kalaulah kita kata sebahagian daripada komponen darah ataupun kita panggil plasma darah terturas keluar dekat kapilari, sekarang kita kenali bendali tu sebagai bendali apa? Bendali tisu. Terima kasih, bendali tisu. So bendali tisu ni awak kena ingat, bendali tisu ni yang menyebabkan berlakunya pertukaran bahan tadi saya kata. Okey, so ada nutrien daripada oksigen ni akan meresap ke dalam sel dan pada masa sama ada karbon dioksida meresap keluar. Bendali tisu ni bendali tisu ni nanti akan kembali masuk ke dalam sistem peredaran darah. Okey, saya cerita daripada gambar ni tau. Now, cerita dia tadi daripada gambar yang awak nampak, jantung ni tadi, cerita dia pertama, jantung ni akan bawa darah pergi ke kapilari darah, daripada arteri sampai ke kapilari darah. Di kapilari darah ni, awak ingat ada plasma darah terturas keluar. Bila terturas keluar, tadi macam Fad cakap, kita kenali dia sebagai bendali tisu. Yang ini sekarang. Bendali tisu ni 85% dia boleh kembali masuk ke dalam sistem peredaran darah. Once dia masuk dalam sistem peredaran darah, sekarang kita kenali dia sebagai darah. Ni tak ada masalah tau. Tapi masalahnya sekarang, hanya 85% saja bendali tisu dapat kembali ke dalam sistem peredaran darah. Bendali tisu wajib semua masuk ke dalam peredaran darah. Kalau tak, saya ingatkan lagi sekali, dalam bendali tisu tu ada bahan kumuh. Okey, bahan kumuh tu dia boleh jadi toksik pada badan kita. Okey, now, so 15% ni akan lalu mana? 15% ni dia akan melalui sistem limfa. Okay, sistem limfa ni macam salur darah juga. Sistem limfa ni dia ada struktur-struktur dia macam sistem peredaran darah. Kan kita belajar kita ada 3 komponen. Kita ada jantung, kita ada salur darah, kita ada darah. Kalau lah limfa, sistem limfa dia terdiri pada salur juga. Dia ada salur. Kalau salur dia paling kecil, namanya adalah kapilari limfa. Besar sikit, namanya salur limfa. Dan salur limfa ni dia macam vena. Kenapa saya kata macam vena? Sebab dia ada injap. Okay, so kenapa injap? Awak nampak apa-apa injap? Injap nak make sure bendali tu mengalir dalam satu hala. Okay, so 15% ni tadi, kesian 15% ni, 15% ni akan lalu kapilari limfa. Okay, dia lalu kapilari limfa, kedua lalu salur limfa dan akhirnya dia akan lalu sampai hujung paling besar, terminal paling besar which is ductus thorax ni adalah kat belah kiri. Okay, alright. Kemudian awak tengok bila dia dah masuk dalam ductus thorax ni,
once je limfa ni masuk ke dalam vena, hujung dia ni vena, sekarang bendalir tu kalau dekat vena sekarang kita kenali dia sebagai apa? Sebagai? Kalau dia masuk vena boleh tak kita kenali dia sebagai limfa? Apa nama bendalir kalau dalam vena? Kita ada 3 jenis bendalir je dalam badan kita. Kita ada bendalir tisu, kita ada limfa, kita ada darah. Apakah nama bendalir yang ada dalam vena? Darah. Yeah, hebat darah. Ingat tak salur darah kita kan ada 3 jenis. Kita ada arteri yang bawa darah beroksigen yang tekanan tinggi. Kita ada kapilari yang paling kecil. Kemudian kita ada vena yang paling besar. So nampak tak? Kenapakah kita kata sebagai sistem limfa ni sebagai pelengkap kepada sistem peredaran darah? Kerana dengan adanya sistem limfa, 15% bendalir tisu ni dapat kembali ke sistem peredaran darah. So awak tengok yang warna biru, nampak tak? 15% ni macam balik kampung lalu jalan. Dia macam mana nak cakap 15% ni balik kampung. Awak ingat kampung dia mesti jantung. At the end cerita dia mesti balik ke jantung. Hometown dia. Tapi 15% ni balik kampung lalu jalan, balik kampung lalu jalan dalam. Jalan jauh. Which is dia kena lalu dulu kapilari limfa, kemudian dia kena lalu salur limfa dan akhirnya kalau bendalir limfa tu daripada belah kiri, ending dia dekat toraks. Kalaulah bendalir limfa tu daripada bahagian badan kita belah kanan, ending kita punya sistem limfa tu adalah ductus kanan. Kemudian limfa tu akan kembali pergi ke vena. Ini adalah nombor 4. Daripada vena, nampak tak jalan cerita dia? Dia akan kembali ke jantung. Sebab tu, kita kata sistem limfa adalah pelengkap kepada sistem peredaran darah. Kerana bila ada sistem limfa, dia dapat memastikan 15% bendalir tisu ni akan kembali ke jantung. So itu adalah jawapannya. So kalau orang tanya soalan dia kata kenapa? Sebab inilah cerita dia. Kalau dia terangkan, jelaskan, this is the flow. Okay, now tapi jalan jauh macam ni tau. Ada satu lagi perbezaan. Kalau sistem peredaran darah kita, dia tak ada hujung buntu. Maksudnya dia kita. Awak tak pernah nampak hujung buntu sistem peredaran darah. Tapi kalau sistem limfa, dia ada blinded end. Kita kata hujung buntu. Sistem limfa ni blinded end. Macam salur darah kita, mana ada salur hujung? Unless kalau terputus. Kalau terputus, darah memercik keluar. Tapi kalau sistem limfa, dia ada hujung buntu. Kalau hujung buntu dia paling kecil, namanya kapilari darah. Kalau hujung buntunya paling besar, yang ending sekali nak dekat dengan vena, itu kita panggil dia sebagai ductus thorax ataupun ductus limfa kanan. So senang kata paling besar, ending dekat vena namanya ductus. Paling hujung, yang paling kecil, kita panggil dia sebagai kapilari limfa. So far sampai sini bagus tak? So far sampai sini okey tak? Okey Alright. Okay. Now, okey. Kenapa saya kata lectile? Awak pernah dengar tak kata lectile atau lectile? Pernah dengar tak the words of lectile? Pernah. Kat mana tu yang awak dengar kata lectile ni? Bilus. Yeay, dekat Vilus. Adakah awak setuju bila saya kata lectile ni adalah sebenarnya sebahagian daripada sistem limfa? Adakah awak setuju? Saya nak lukis ni kan, maafkan saya Miss Rina pandai lukis sekejap macam ni tau. Ini katakanlah Vilus tau, bayangkan. Subhanallah. Okay, ni Vilus. Cantik Vilus saya. Okay, bayang ni kapilari darah. Okay, so awak bayangkan kalaulah yang hujung ni sebenarnya, hujung sekali ni, ini sebenarnya, lectile ni sebenarnya adalah kapilari limfa tau. Tapi kita kenali dia sebagai lectile. Okay, sebab tu, kalaulah dalam perbezaan antara bendalir tisu, kalau you guys tengok kan, dekat sini kan perbezaan antara limfa dengan bendalir tisu, dia kata kandungan lemak dan bahan larutnya tinggi. Kenapa dia tinggi? Sebab lectile tu adalah sebahagian daripada sistem limfa. Okay,
Now, dekat sini dia kata kandungan limfosit tinggi. Kenapa kandungan limfosit atau sel darah putih tu tinggi dekat sistem limfa? Sebab di sepanjang salur limfa ni sebenarnya selain ada injap, dia ada nodus limfa. Dekat nodus limfa, dia ada banyak limfosit. So, kesimpulan dia, kenapa limfa ada banyak lemak? Sebab laktil itu adalah sebahagian daripada sistem limfa. Kenapa kandungan limfosit tinggi? Sebab di salur limfa ada nodus limfa. So dalam nodus limfa ada banyak limfosit. So saya nak cakap apakah fungsi limfosit? Dia dapat menjalani fagositosis. So senang kata, apa-apa bendalih yang lalu jalan jauh tu tadi kan, kesian yang 15% tu tadi kan, yang terpaksa melalui kapilari limfa, yang terpaksa melalui salur limfa, yang terpaksa melalui kapilari limfa, salur limfa ni nak sampai pergi ke jantung, even though laluan dia jauh, tetapi bendalih atau apa-apa bendalih yang melalui limfa tu, melalui salur limfa tu sebenarnya dia bebas daripada mikroorganisma. Maksudnya saya nak cakap dia suci murni. Sebab apa-apa benda asing yang lalu situ akan dimusnahkan oleh limfosit ataupun leukosit atau sel darah putih. Alright, so far sampai sini okey tak? Tengok kalau sini kandungan lemak dia sikit. Limfosit dia rendah. Ni kenapa? Sebab kat sini tak ada nodus limfa. Kenapa lemak dekat sini sikit? Sebab dia tak ada kaitan dengan laktil. Tengok kalau perbezaan dengan darah, dekat sini limfa tak ada protein plasma, eritrosit dan platelet. Okey, soalan saya. Kenapa limfa ni tak ada protein plasma, eritrosit dengan platelet? Kenapa? Kenapa boleh jadi macam tu? Apa asal dekat limfa dia tak ada protein plasma, eritrosit dengan platelet? Why? Sebab tiga-tiga ni adalah molekul. Tiga-tiga adalah molekul saiz. Ini semua adalah saiz besar. Sebab tu dia tak boleh lalu. So kalau kata bendalih, apakah perbezaan antara bendalih limfa dengan bendalih darah? Limfa tak ada protein plasma, eritrosit, platelet. Kenapa? Sebab ini semua adalah molekul saiz besar. So apa-apa molekul saiz besar dia tak boleh keluar melalui kapilari darah. So far sampai sini okey tak? Kenapa saya cerita balik tajuk ni? Sebab selalu orang akan lost tajuk ni. So saya cerita nak just ingatkan balik je tajuk ni. Nah, ni adalah komponen bendalih sistem limfa. Sistem limfa ni dia sangat famous dengan sistem sistem pertahanan badan. Pertahanan badan. Sebab dekat sistem limfa dia ada banyak limfosit. Okey, tengok jangan salah eja tau. Kalau awak sebut limpa, dia ada memberi maksud yang lain. Limpa tu macam hati yang dekat bawah hati tu. Kalau macam, yelah kan, rasa dia pun macam hati. Dia rasa macam darah sikit kan. So kalau dalam periksa jangan salah eja. Kalau awak eja terletak P terus pangkah sebab dia memberi maksud yang lain. Kelenjar thymus ni if I'm not mistaken dia ada dekat leher. Sebab tu kadang-kadang kalau korang demam, nodus limfa awak bengkak. Dia tengah bekerja melawan semua antigen atau patogen yang ada dalam badan, dia akan rasa bengkak lah. Okay. So kat mana Saya tak ada, dan biasanya kalau orang ada tonsil tu dia cepat rasa lah. Okay. So ini adalah nodus limfa. Alright. So far sampai sini okay. So far sampai sini okey tak? Macam appendix pun actually part of limfa. Okay. Okay. So far korang dah ada idea. Boleh kot kita terus mulakan dengan pembentangan. So, bismillahirrahmanirrahim. Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebenarnya walaupun macam mana kadang-kadang saya ada rasa macam awak bentang ada sedikit hiccup kan. Maksudnya kadang-kadang ada certain kawan awak dia bentang tak berapa smooth, tapi bagi saya it's okay tau bentang tak smooth sebab awak 17 tahun, awak student, kalau awak bentang lagi bagus daripada saya cikgu, saya akan rasa lagi threaten lah kan. So basically kalau korang bentang tu tak berapa bagus, actually it's okay sebab benda tu adalah part of learning process. Sebab antara satu macam mana
Macam mana korang tahu korang belajar bila korang buat silap? Bila korang buat silap dan korang cuba improve balik, so korang akan jadi lebih bagus. So soalan ni siapa yang bentang? Soalan ni siapa yang bentang? Kejap lupalah. Siapa soalan ni? Mirza Ha. Okay, siapa nak cakap Mirza? Lepas tu satu lagi kan, saya suka bentang ni sebab sebenarnya saya suka dengar suara korang. Korang tak jemu ke dengan suara Cikgu Mariana? So sekali-sekali saya nak dengar suara orang lain which is saya sukalah. Alright. So Mirza nak saya terus display ke atau Mirza nak display? Nak. Okey ke saya terus pancarkan ke atau awak nak pancarkan sendiri pakai awak punya gadget? Pakai cikgu punya lah. Okay, saya punya Alright. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Saya kan gatal betul lah. Sekejap. Kita besarkan sikit Alright. Nampak ke? Ada beza ke? Sekejap. Hide. Okay. Alright. So, okay. Mirza boleh teruskan? Bentang. Okay. Bismillah. Dan 4, Raja 4/1 menunjukkan sistem limfa pada manusia. Sistem limfa ni dia ada pada bab 10, subtopik 10.7 iaitu sistem limfa manusia. Okay, soalan A. Ni dah bagi Raja 4/1 tu. Okay. Soalan A, diminta kita namakan bahagian yang berlabel R dan S. R tu adalah bendali tisu dan S tu adalah salur limfa. Bagi soalan B, dia suruh kita nyatakan fungsi sistem limfa. Fungsi sistem limfa ada 3. Pertama ialah untuk mengekalkan keseimbangan badan, keseimbangan berdalih dalam badan. Yang kedua, sistem limfa ni dia terlibat dalam sistem pertahanan badan. Dan yang ketiga, ia juga terlibat dalam proses pengangkutan lipid. Bagi soalan C, dia suruh kita terangkan proses pembentukan bendalih di dalam R. Bendalih di dalam R tu tadi adalah bendalih tisu. Okay. Dia bermula daripada semasa darah mengalir dari arteriol ke kapilari darah, tekanan hidrostatik yang tinggi dikenakan. Tekanan ini terhasil akibat daya pengepaman jantung dan rintangan di dalam kapilari darah. Tekanan hidrostatik yang tinggi pada kapilari darah menyebabkan sebahagian plasma meresap keluar. Yang macam tadi cikgu cerita tadi tu, akan ada keluar, dekat kapilari darah tu akan ada yang terkeluar daripada tu. Molekul-molekul bahan terlarut yang bersaiz kecil dalam plasma darah seperti air, garam mineral, glukosa dan asid amino akan meresap keluar dari dinding kapilari darah ke dalam ruang antara sel. Cecair yang berada di dalam ruang antara sel itu akan dikenali sebagai bendalih tisu atau bendalih ruang antara interstitial fluid. Okay lah. Betul. Okay. So far okay macam ni Mirza, saya bagi awak masa dalam masa seminit nanti. Okay. Awak bagi soalan, suruh diorang maksudnya tadi kan awak dah bentang, bagi satu soalan untuk diorang jawab. So ini je kan, markah dia pendek je kan? Ini je kan Mirza? Tapi ada soalan 3. Oh, okay. So Kak Geng Mirza tolong apa nak cakap? Tolong ready soalan tau. Soalan ekstra. Soalan 3 mana? Kak Nek? Dah terdelete ke apa ni? Ui. Soalan 3 lepas soalan Eli, grup Eli. Sekejap. Ni. Dah terlepas. Sekejap. Ni bukan. Ni ke? Oh, awak buat soalan 3 Okay. Right. Sekejap. Teruskan. Sekejap. Kejap. Saya tak suka dengar saya nak offkan saya punya mic sekejap boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Kejap. Saya off. Okay, Mirza, teruskan. Okay. Bagi soalan nombor 3, soalan nombor 3 ni ada dekat bab 4 dan dalam subtopik 4, dalam subtopik 4.5 iaitu asid nukleik. Soalan A, dia suruh kita namakan bahagian yang berlabel
P dan Q. P tu adalah kumpulan fosfat dan Q adalah gula deoksiribosa. Dekat gambar rajah ni dia ada bagi juga kan R. R tu adalah base bernitrogen. Okey, bagi soalan B, bahagian yang berlabel R mestilah berpasangan dengan betul untuk membolehkannya berfungsi. Padankan pasangan tersebut dengan betul. Bagi pasangan base bernitrogen adenina, dia akan berpasangan dengan tiamina. Dia akan berpasangan dengan tiamina. Bagi base bernitrogen sitosina, dia akan bertindak balas dengan guanina. Bertindak balas pula, dia akan berpasangan dengan guanina. Maaf. Bagi soalan C, DNA dan RNA adalah dua jenis asid nukleik. Terangkan perbezaan dari segi struktur bagi kedua-duanya. Kita terangkan dari segi struktur, dia sebab dia minta kita struktur. DNA terdiri daripada dua rantaian polinukleotida yang berpintal untuk membentuk heliks ganda dua, manakala RNA terdiri daripada satu rantaian polinukleotida yang lebih pendek berbanding DNA. Lagi satu dia punya perbezaan, DNA dia mengandungi gula deoksiribosa, manakala RNA mengandungi gula ribosa. Bagi soalan D pula, apakah yang akan berlaku jika suatu sel tidak mempunyai asid nukleik? Jawapan dia, dia tidak dapat membawa maklumat pewarisan. Cikgu, saya tak sure lah yang soalan ni, jawapan ni boleh dapat ke tak? Tak tahu. Yang D ni. Sekejap, saya tengok balik. Tapi okey, saya suka yang Mirza cakap mula tak ada pewarisan. Kalau dia kata terangkan, awak cerita dulu apa yang awak tahu. So pertama tadi yang Mirza cakap dia tak boleh bawa unit pewarisan, tak boleh bawa bahan genetik. Kenapa? Sebab polipeptida yang membentuk protein tidak disintesiskan kerana tidak mempunyai DNA yang mengandungi kod genetik yang dibawa oleh base bernitrogen. So senang kata macam ni tau. Yang ini nanti kan korang dekat U korang akan belajar 1 sem tau. So kita nak kata rantaian DNA ni sebenarnya kita tahu DNA ni dia boleh kod genetik. So dan juga dia ada kaitan, kalau satu rantaian dia ada kaitan dengan polipeptida. Dia ada kaitan dengan what do we call, dia ada kaitan dengan protein juga. So kat sini jawapannya betul ni. Tapi tadi kan saya suka yang Mirza mula tambah, dia kata tidak boleh mengkod. Kalau dia katakan macam ni kan, soalan dia kan, awak ulas je balik. Dia tidak boleh kod genetik, maksudnya tidak boleh bawa bahan genetik. Paling simple je sebenarnya dia tidak boleh bawa bahan genetik. What will happen? Oh, tapi soalan dia macam ni je kan. So yang ni baguslah ni. Kalau yang ini biasanya agaknya sebab dia nak cukupkan 1 markah. Sebenarnya soalan ni dia boleh bagi 2 markah ni sebabnya soalan ni macam kebat kan. Tapi dia bagi 1 ni macam stop. Kalau macam stop je, saya lagi suka Mirza punya jawapan dia. Kalau kat sini tidak punya DNA yang mengandungi kod genetik. Macam tu je. Kalau kat sini kan, saya ambil jawapan yang ini je. Ini ni semua boleh. Senang kata kalaulah soalan dia macam negatif, jawab negatif lah. Maksudnya macam ni, tidak dapat sintesis, protein tidak dapat disintesiskan, and then kat sini awak kata tidak punya DNA untuk kod genetik. So dua-dua tu boleh. So maksudnya baguslah. It's good. Patutlah Mirza dia boleh tahu buat berapa sebab rupanya dia nak bentang. Bagus kan korang bentang. Sebenarnya saya suka korang bentang, korang ready tau. Korang ada membaca, which is good. Walaupun saya tahu kadang-kadang ada orang dia boleh kena anxiety nak kena bentang masa online ni kan. So which is tahniah Mirza. Alright, so soalan 2, soalan 3 dah. Soalan 4 dah. Okay, dan seterusnya soalan 5. So siapa nak bentang soalan 5? Kumpulan siapa soalan 5? Lupa lah. Sekejap. Ke kalau tak ready, sekejap kumpulan 5, kalau tak ready kumpulan 5 kita boleh bagi kumpulan lain. Sekejap Sebab ada orang dia jenis yang tak tahu, dia lain macam sikit kan. Dia macam rasa masa online ni macam awak punya anxiety lebih daripada lain. Okay, so soalan ni siapa ni? Soalan 6.
So bulan 6 adalah Saidatul, Fatih, Nisrina, Najihah, Syafiq. Okey, siapa nak bentang? Cantiknya ni. Nis ada? Nis berani tak? Nis semua girls lah Nis. Tapi saya tak nak paksa. Nis boleh ke? Cikgu, kalau baca soalan dengan jawapan je boleh ke? Kalau tak terangkan Boleh. ke? Boleh. Janji yang paling betul, yang paling penting kan Nis, kita cuba dulu. Cuba je. Okay, alright. Okay, so Nis cuba dulu macam ni. Kena cuba dulu and then kalau ada kurang mana saya tambah. Maksud saya kan suka Nis kalau kita cuba dulu. So nanti kan bila awak dah bentang, lepas tu nanti kan awak baru tahu kalau aku buat macam ni kan jadi lagi bagus. So cuba dulu, okay? Alright, so okay, Nis boleh cakap Okay. Soalan 6. Rajah 6 menunjukkan penggunaan oksigen semasa bersenam. Soalan A1. Apakah yang berlaku kepada penggunaan oksigen di kawasan yang diwakili oleh X? Jawapan untuk A1 ialah berlakunya hutang oksigen. Jawapan soalan 2. Terangkan mengapa X berlaku semasa senaman cergas. Jawapannya, ketika melakukan senaman, penggunaan oksigen telah melebihi kadar yang dibekalkan oleh sistem peredaran darah. Keadaan ini mengakibatkan otot mengalami kekurangan oksigen atau hutang oksigen. Soalan B. Terangkan apa yang berlaku di kawasan yang diwakili oleh Y. Jawapannya, setelah aktiviti cergas berhenti, pengambilan oksigen berlebihan mengoksidakan asid laktik kepada karbon dioksida, air dan tenaga. Apabila semua asid laktik sudah disingkirkan, hutang oksigen dikatakan telah dibayar. Soalan C. Apakah perbezaan antara proses X dan proses Y? Jawapannya, perbezaan antara proses X dan proses Y ialah proses X glukosa diuraikan menjadi asid laktik dan tenaga, manakala proses Y, oksigen dioksidakan asid laktik kepada karbon dioksida, air dan tenaga. Seterusnya, proses X berlaku ketika waktu melakukan aktiviti cergas, manakala proses Y berlaku setelah aktiviti cergas. Rasa bangga tak pada diri sendiri berani nak bentang? So sampai sini, good. Okay, congratulations. So untuk orang, saya boleh ke saya cakap Nis ni introvert sikit. So untuk orang ni introvert, kalau korang boleh speak up, korang boleh bercakap, so bagi saya adalah satu benda, satu biggest achievement lah. So tahniah. Biasanya kalau awak tengok kat sini sebenarnya korang sebenarnya orang macam ni Selina sebenarnya bagus. Cuma itulah bila nak cakap tu nervous kan. Tapi saya bukan saja tau Nis. Dia macam kadang-kadang sometimes in our life kita kena keluar daripada kita punya comfort zone. Okay. So bila kita keluar comfort zone, do something, so you should be proud of yourself. Alright. So kita nak cerita dekat sini adalah kita kat sini adalah penggunaan oksigen semasa bersenam. So ini sebenarnya adalah daripada buku teks awak tau. Buku teks tingkatan 4 which is saya tak ingat. Tapi saya suka tajuk ni sebab kadang-kadang kan korang tak faham apa benda lah ni kan, semua ni kan. So senang kata, bila awak tengok dekat sini, awak tengok je kat sini penggunaan oksigen semasa rehat. So penggunaan oksigen masa rehat ni masa ni banyak tau. Banyak, tinggi. Macam peak naik macam tu. Lepas tu masa mula bersenam, awak tengok penggunaan oksigen ni makin lama makin sikit. Okay. Alright, penggunaan. Tapi kita perlukan. Okay, so senang kata, ini kita kata dia kat sini kan, Nis ada cakap kat sini otot mengalami hutang oksigen. So senang kata hutang oksigen adalah keadaan apabila otot mengalami kekurangan oksigen tetapi otot nak tenaga. So hutang oksigen merujuk kepada otot mengalami kekurangan oksigen tetapi dia nak ada tenaga. So tapi masa ni macam mana otot kita boleh dapat tenaga sedangkan otot kita kekurangan oksigen. Macam mana tenaga itu diperolehi melalui proses apa?
Respirasi. Respirasi ada dua jenis. Satu respirasi aerob, satu lagi respirasi anaerob. Respirasi mana satu? Anaerob, very good. Anaerob pula ada dua jenis. Satu adalah fermentasi asid laktik, satu lagi adalah fermentasi alkohol. So kalau dalam kes sel otot kita, fermentasi asid laktik ataupun fermentasi alkohol? Asid laktik. Yes, fermentasi asid laktik. So dekat sini jawapan ni bagus tau. Kalau kata apakah yang dimasukkan sebagai hutang oksigen apabila otot mengalami kekurangan oksigen dan otot mendapat tenaga melalui proses respirasi anaerob ataupun fermentasi asid laktik. So kita nak nampak kat sini perkataan asid. Asid itself tu sebenarnya dia tak bagus untuk otot kita. So bila kat sini kan bila buat aktiviti cergas kan mula senaman. Bila senaman ni mula tamat, sebenarnya korang kena tamatkan juga. Kenapa? Masa ni asid laktik dah banyak. Senang kata masa awak berlari sukantara, bila sampai kat hujung, awak rasa mengah-mengah dan awak rasa macam lesu kat otot. Otot awak rasa sakit. So bila otot tu rasa sakit, sebenarnya itu kelesuan otot adalah disebabkan oleh asid laktik. So saya ulang lagi sekali, macam mana you guys tahu hutang oksigen tu ada wujud apabila dekat otot awak ada banyak asid laktik. Macam mana kita tahu asid laktik? Apa kesan asid laktik tu banyak kat otot? Kesannya dia akan menyebabkan otot kita menjadi lesu. So, asid laktik tu kita kena buang. Sebab asid laktik tu akan menyebabkan otot lesu. Dan satu lagi, perkataan hutang oksigen itself. Hutang perlu dibayar. So macam mana kita nak tahu hutang tu banyak? Hutang mesti ada bunga. So dalam kes kita ni nak bayangkan bunga tu adalah asid laktik. So asid laktik tu kita kena buang daripada otot kita. So macam mana kita nak buang asid laktik tu? Dengan cara bila lepas aktiviti cergas. Sebab tu apa-apa aktiviti cergas kan, kalau Cikgu Safari, Cikgu Reki ajar macam bila lepas korang pijit, tarik nafas, sembus, korang tak boleh habis je pijit lepas tu terus pergi makan whatsoever. Kan macam aerobik kita ada yang cooling down punya fasa Macam ni korang pandai sangat kan. Tapi kan ingat tak bila korang dah aktiviti cergas, Farah lagi terror daripada saya. Aktiviti cergas kan, Syaz pun lagi terror. Kan korang ada cooling down kan. So cooling down tu adalah satu fasa sebenarnya kita nak cuba buang semua asid laktik yang ada dalam badan kita. So bila asid laktik tu semua dah habis disingkirkan, so kita kata hutang oksigen telah dibayar. So bila pemulihan ni, fasa pemulihan ni apa? Fasa pemulihan ni kita nak oksidakan semua asid laktik tu menjadi karbon dioksida dan juga tenaga. So sebenarnya dalam asid laktik tu ada tenaga juga. Okay. Now, so soalan dia ni. Okay, apakah perbezaan antara X dengan Y? Tadi dah cakap perbezaan antara X. X ni adalah glukosa diurai menjadi asid laktik. Okay. Tetapi adalah proses Y. Proses Y ni adalah proses kita nak oksidakan asid laktik. Senang kata kalau proses yang ni X, asid laktik dihasilkan. Y, asid laktik tu disingkirkan dengan cara apa? Asid laktik tu akan dioksidakan menjadi karbon dioksida dan juga tenaga. Right, so saya tunjuk dulu satu nota sekejap. Ada satu nota dalam respirasi sel. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so far sampai sini okey tak? Sampai sini okey tak? Congrats Nisrina. Sekejap yang ni siapa yang buat Nis? Awak ke yang buat nota ni? Mesti Nis. Dia saya rasa Nis dia memang suka art kan? Awak ambil seni kan? Nis ada ambil seni tak? Ambil. Dia sometimes kalau saya kan, saya selalu kalau ada cakap budak, kalau you guys orang sains tapi korang ada macam ada seni, ambil lah. Sometimes seni tu untuk orang yang, sebab sains ni untuk saya subjek sains ni adalah subjek yang stres. Siapa belajar tak stres kan? Dia belajar senang kata aliran sains stream ni dia stres. So bila korang ada buat something yang korang suka macam ni kan, dia suka benda art, dia macam escapism untuk awak. So basically apapun untuk korang belajar memang stres tau. So korang kena cari satu jalan escapism untuk kurangkan, reduce your stress. So which is good for you. Kejap Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak tunjuk ada satu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Korang dah ready nak pergi sekolah ke belum? Belum. Oh ada. Nervous tak? Nervous. Saya pun nervous tau. Dalam hati saya sebenarnya banyak benda luar kawal kan. Tapi saya macam saya cakap tadi tau. Saya kata saya rasa saya ada satu benda luar kawal. Kita kena selalu baik sangka dengan Tuhan. So have faith. So macam saya kata Tuhan tu takkan kejam.
So insyaAllah apa-apa ni dia sebab dia bagi awak survive. Ada satu lagu Kelly Clarkson yang what doesn't kill you make you stronger. Pernah dengar tak? Pernah tak? Ada tak dengar term tu? Adalah lagu. Saya pernah dengar lah lagu tu. Korang tak pernah dengar okay, ada satu lah. Apa benda yang cabaran kat depan awak selagi awak tak mati, sebenarnya benda tu akan jadi buat sebagai kuat lah untuk awak. Right, so saya nak cerita yang ini sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan saya kata respirasi ada dua jenis. Satu adalah respirasi aerob, satu lagi anaerob. Anaerob ni juga kita pecahkan kepada dua, which is kita kenali sebagai alkohol, fermentasi alkohol dan juga fermentasi asid laktik. Okay, yang ni kadang-kadang budak macam confuse sikit tau. Kalaulah dalam fermentasi alkohol, dia akan hasilkan, ni macam nak buat roti, dia akan hasilkan karbon dioksida. Sebab tu kalau korang buat roti, macam ada tak sebut kat sini yang suka baking, yang buat roti, yang macam Cikgu Mai ada bread maker semua tu? Rasa ada tak? Okay, kalau tak ada tak apa. Kalau korang perasan ada roti tu dia kembang naik, dalam roti tu macam ada banyak rongga-rongga. Okay, rongga-rongga tu sebenarnya adalah karbon dioksida yang terperangkap. Contoh roti yang paling banyak karbon dioksida adalah croissant. Kalau saya salah sebut saya minta maaf tau. Yang roti yang France yang kalau saya suka minum dengan air kopi. Perasan tak roti tu? Korang tak makan kot. Atau orang Subway pun kadang-kadang dia boleh buat sandwich. Perasan tak ada roti yang rongga-rongga tu? Croissant tu. Pernah makan tak? Pernah lah korang kan. So roti tu kalau korang perasan, roti tu ada banyak karbon dioksida terperangkap. So senang kata nanti lepas ni kalau korang makan roti, korang cuba tengok roti tu. Kalau roti tu ada banyak rongga, so maksudnya dia ada banyak karbon dioksida terperangkap. Okay, kat sini saya nak betulkan sikit tau. Kadang-kadang ada budak confused. Alkohol ni dihasilkan masa fermentasi, karbon dioksida ni dihasilkan masa fermentasi alkohol je. Tetapi masa asid laktik, penghasilan respirasi anaerob dekat otot kita, dia tak hasilkan karbon dioksida. Dia hasilkan asid laktik dan tenaga. Tetapi bila masa karbon dioksida dihasilkan apabila yang ini lepas rehat, apabila asid laktik ni jumpa oksigen, barulah dia akan dioksidakan menjadi karbon dioksida dan juga tenaga. So kalau orang tanya, kalau awak nampak ke sini, dia memang ada beza tau. So ingat, karbon dioksida ni dihasilkan masa fermentasi alkohol. Okey, kalau fermentasi asid laktik, okey, nama pun asid laktik kan, dia hasilkan asid laktik. Tapi karbon dioksida juga akan dihasilkan. Tetapi apabila asid laktik ini dioksida oleh oksigen menjadi karbon dioksida dan juga tenaga. So far sampai sini faham tak? Saya sukalah korang bentang. Bila korang bentang laju, saya suka korang sebab korang muda lagi. So korang tak akan membibil banyak macam saya. Alright, so next group Bismillahirrahmanirrahim. Resume presentation now. Okay, saya keluar dulu. Okay, hutang oksigen. Jap. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tak boleh bentang? Soalan 5 tak ada orang kan? Tak ada soalan 5, saya rasa tak ada orang. Saya bentang lepas ni ada ke? Ni kosong, memang kosong ya Nis? Lupalah Nis. Soalan kita sampai nombor 6 je ke? Ke 8 kosong. Okay, ni saya kata saya tak ready kan? Saya tak suruh awak bentang. So basically, okay, soalan 5. Okay, so soalan 5 saya bentang. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Raja 5 menunjukkan fasa dalam kita sel yang berlaku dalam ovari. Okey, nyatakan jenis pembahagian sel yang ditunjukkan dalam raja. Jenis pembahagian sel ni kita panggil dia meiosis. Kalau ikut logik awak daripada gambar, kenapa bukan mitosis? Kenapa meiosis? Kenapa kita tak boleh panggil dia sebagai mitosis? Kenapa meiosis? Sebab apa? Sebab berlaku dalam ovari. Sebab, yes, very good. Very good. Saya lagi suka Syaz punya jawapan sebab dia berlaku dalam ovari. Dan satu lagi, saya tak alert yang ni tau. Tapi Syaz bagus ni. Okay, satu lagi kalau kita tengok kat sini, yang menyusun dekat tengah-tengah. Tengah-tengah ni kita panggil satah khatulistiwa tau. Yang menyusun ni adalah kromosom homolog. Kalau awak nampak yang menyusun kat tengah dia kromosom homolog, so awak ingat itu adalah meiosis. Apakah itu kromosom homolog? Kromosom homolog adalah kromosom yang sama saiz. Cuma satu tu kita dapat daripada ibu, maternal, satu daripada ayah. Okay, so jawapannya adalah meiosis. Okay,
Now, nyatakan satu alasan. Saya suka alasan Syaz, which is meiosis ni berlaku dalam organ pembiakan, which is ovari. Dan satu lagi, tadi saya nak kata yang itu adalah jawapan orang yang terlampau fikir tu deep macam saya. So, saya kata yang menyusun di satah khatulistiwa adalah kromosom homolog. Sebab kromosom homolog hanya dijumpai dalam meiosis sahaja. Barulah soalannya ni. Okay, terangkan perlakuan kromosom pada fasa ini. Okay, perlakuan dia adalah kromosom homolog. Okey, kromosom homolog dia ada dua. Okey. Lakunya pindah silang. Pindah silang ada pertukaran genetik. Okey. Okey, kalau kat sini saya takut tengok skema jawapan belakang tau ni. Atau tengok skema ke apa ke ni. Tapi kalau ikut gambar sini tadi, katakanlah you guys tak tahu jawapan dia macam pindah silang. Pindah silang kalau dia bersilang tau. Kalau dia kena titik kan. Tapi kat sini awak tak nampak kan dia ada macam apa nak cakap? Yang hitam ke arah putih. Tak nampak kan? So kalau kat sini, kalau lah ikut apa yang saya nampak, saya kata kromosom homolog menyusun di satah khatulistiwa. Sini berapa markah? Sebab ia melibatkan kromosom homolog. Dan kromosom homolog dia menyusun di satah khatulistiwa. Tapi yang ini pun betul juga ni. Okay, yang ini ni maksudnya korang baca lebih lah, ni prepare lah ni kan. So perlakuannya kromosom fasa ini adalah pindah silang. Proses pindah silang adalah pertukaran bahan genetik antara kromatik bukan seiras. So this one is good lah. Okay, tapi kalau korang tak tahu, korang boleh jawab macam saya lah. Sebab korang nampak kalau dia berpasangan, itu kromosom homolog. Kalau kromosom homolog saja, you guys tahulah itu adalah meiosis. Sebab dekat sini kata perlakuan kromosom pada fasa ini. Tapi ikut saya sebab saya tengok gambar ni tau. Yang saya nampak dia menyusun. Saya nampak di tengah. Sebab tu saya kata kromosom homolog menyusun di satah khatulistiwa. Okay, nyatakan kepentingan proses ni. Kepentingannya adalah untuk menghasilkan kombinasi gen baharu. Dan kalau untuk saya, apa lagi kepentingannya? Kepentingan dia untuk menghasilkan bilangan kromosom yang bila metafasa ending dia akan menghasilkan bilangan kromosom yang macam mana? Haploid. Yes, bilangan kromosom yang haploid. So bilangan kromosom yang haploid ni biasanya dia adalah tak seiras dan biasanya meiosis ni dia menghasilkan sel anak tu sama atau berbeza? Sama atau berbeza? Berbeza. Sebab tu ingat tak, gamet ni kenapa Tuhan jadikan gamet ni berbeza ataupun saya nak kata dia variasi sebab senang kata macam mana nak cakap, sebabkan gamet ni adalah melalui proses meiosis, variasi tu banyak. Sebab tu walaupun korang daripada ibu dan ayah yang sama, okay, tapi muka korang berbeza. Kenapa? Setiap kali sperma dan ovum dihasilkan, ovum tu takkan sama. Paling senang adalah kembar tak seiras. Kalau macam Amani, Ayuni tu kembar seiras. Kalau macam Razi tu kembar seiras, maksudnya daripada sperma dan ovum yang sama. Korang ada kenal tak kembar tak seiras? Tiba-tiba saya dah tak ingat dah. Ada tak yang kembar yang muka lain? Ada 10 tahun lepas. Oh shit. Kelas 5 Apa? USM 2 Ayah Haziq dengan Idina, lupa, ya Allah, baru 2 tahun lepas punya budak tu kan. Kalau yang tu, kalau yang itu adalah kembar tak seiras. Kalau kembar tak seiras tu, bayangkan ia melibatkan dua ovum dan dua sperma. Dia bahan genetik yang lain. Ataupun saya nak ambil macam, ingat tak macam diorang kata macam kembar. Alah, siapa tu Agung, Permaisuri Agung yang dia punya anak dia yang last ke kedua tu, lepas Hasanah tu, siapa yang ada kan dia ada sepasang kan, diorang kata kembar kan. Siapa dengan tu. Afzan dengan tak kenal lah satu, tapi korang mesti kenal kan. So Afzan saya satu lagi saya tak kenal, tapi itu pun adalah kembar tak seiras. Maksudnya dia daripada sperma dan ovum yang lain. So sebab tu cantiknya hasilnya gamet, walaupun daripada ibu bapa yang sama, tetapi dia tetap berbeza. Itu kenapa, sebab gamet tu terhasil melalui proses meiosis. Alright. Okay, seterusnya, baguslah, saya sukalah macam ni, laju. Okay, seterusnya. Okay, ini belum. Ini siapa? Okay, ini siapa buat? Ready tak? Siapa buat ni? Saya tak minta tolong ni sebab kita laju hari ni. Siapa buat ni? Ya, belum siapa ni? Tak ingat lah. The boys tak masuk Ada boys tak dalam ni? Tak ada. So, saya ada satu yang saya rasa macam
saya takut buat bentang ni kan, kadang-kadang ada budak dia sanggup lagi tak masuk dari dia takut sebab tak nak bentang kan. So saya rasa macam alamak, kadang-kadang saya rasa bersalah tak buat pembentangan. Tapi untuk saya, ingat tak saya pesan macam korang yang nak SPM, korang yang nak macam kalau korang main macam korang macam katakanlah sukan macam netball, korang lah yang nak kena shoot, bukan saya. So sebab tu saya nak juga bentang sebab bila kita bentang, korang tahu korang punya performance kat mana kan. So basically bila tak bentang tu, tapi itulah saya pun tak tahu nak buat macam mana with the boys ni kan. So basically macam kesian pun ada. So tak tahu nak cakap macam mana. Mirza B kumpulan soalan 8 Mirza ada tak? Mirza B, Arina, Farisha, Alia ada tak? Tak ada? Okay, kalau tak ada, saya suka Mirza ni kan. So saya bagi awak ready lah. Maksud saya, next class Mirza bentang bahagian ni lah. Sebabnya saya rasa sayang lah. Saya rasa Mirza selalu bentang bagus. So basically yang ini kita bentang nanti. Ini boys So saya rasa lain. Okay. Kumpulan, satu dengan dua ni. Ni satu ni siapa Tiba-tiba. Fatia lah. Oh my god, Fatia. Fatia boleh bentang tak? Fatia ada. Betul Adlin bentang you. Okay, right. Yay. Okay. Right. Bismillah, teruskan. Lupa soalan satu. Adlin. Ya. Okay. Mana ni? Sekejap. Okay. Jauh. Apa Adlin ni? ke Syazia? Aku tak tahu. Tak apa. Bukan aku ke? Aduh, dah 2 PM. Aku dah macam nanti lepas ni aku. Dah. Aku tak ready tu. Alin, kau aku. Tak payah. Kita bentang hari Khamis nak. Saya rasa kalau tak ready tu tak apa sebabnya hari Khamis awak bentang yang ni, tapi hari Khamis tu kita dengan budak 5 UPSI tau. So basically nanti budak 5 UPSI ada bentang juga. So you guys dengar lah. So maksudnya macam ni, Adlin dengan Syaz, korang decide seorang je bentang. Sorry, bukan. Soalan mana yang korang nak bentang? Sebab soalan lagi satu tu saya nak minta budak UPSI bentang. So Farah kenapa ni tiba-tiba masuk? So nanti awak decide ke kita decide sekarang? Saya rasa saya decidekan mana satu yang korang rasa senang nak goreng. Korang suka soalan satu ke soalan dua? Sebab soalan ni korang pair dengan cash. Awak suka dua? Saya. Okay. So set dua. Sebab Dua. Sebab soalan satu tu cash. Biasanya cash bentang kumpulan cash tu dia semangat sikit kumpulan cash kan. So soalan satu hari Khamis tu soalan satu kumpulan cash bentang. Soalan dua kumpulan Adlin bentang. Lepas tu soalan yang seterusnya tadi kan. Soalan yang ini saya bagi 5 opsi bentang. Ni saya bagi opsi bentang. Yang ini kalau Mirza tak nak bentang pun tak apa, tapi yang ni kalau 2 orang sekali bentang pun boleh. Okay, so maksudnya minggu ni kita habis terus bab ini and then kita akan cuba terus buat yang kertas set 3. Sebabnya objektif saya nak habiskan soalan bab tingkatan 4 ni sebelum kita buka sekolah. So bila kita buka sekolah, sebenarnya korang kena ready mentally. Bila korang buka sekolah, banyak cikgu nak try nak push awak balik tau. So basically saya rasa korang akan jadi lebih macam mana mentally korang macam mana saya nak cakap